Tak mahu nak ulah isu-isu semasa ni kan. Bukan tempat kita. Nak ulah lagi ni jadi panjang kan. Baik. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Ini antara sifatnya yang lain. Sifatnya yang lain adalah merendahkan dirinya, tidak meninggikan dirinya. Maksud rendah diri tadi, rendah diri dengan cara dia tidak sombong dengan para penuntut ilmu yang datang belajar dengannya, dilayannya dengan baik kepada penuntut ilmu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mana didatangi oleh para penuntut ilmu, maka dia akan menyebut marhaban biwasiyatir rasul, selamat datang kepada orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut macam tu? Ni Nabi wasiat kepada para sahabat, dan Nabi pernah bagi tahu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nanti akan datang orang-orang daripada timur yang mereka ini nanti akan datang belajar dengan kamu. Maka buat baiklah kepada mereka, layanlah mereka dengan baik. Ini pesan Nabi SAW. Kerana itu bila mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat umat pada waktu itu datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu, maka beliau mengingati baginda Rasul SAW. Terus dia kata benar apa yang Nabi sebut, dan Nabi mengetahui perkara yang akan datang, maka dia pun menyebut marhaban biwasiyatir Rasul, selamat datang kepada orang-orang yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita ni yang datang mengaji ini adalah wasiatnya Nabi SAW. Nabi pernah mewasiatkan agar berbuat baik kepada mereka. Itu. Dan kita ketika datang sebagai talib, sebagai pelajar, walau macam mana pun umur kita, ketika kita datang untuk menadah ilmu dengan seorang guru, maka pada waktu tersebut tergugur dah umurnya pada waktu itu. Umur dah tergugur dah waktu itu. Tidak kira dengan umur dia waktu itu. Jangan kira dengan umur lagi. Karena waktu itu dia sebagai talib. Talib huwa talib. Pelajar adalah pelajar, walau macam mana tua dia sekalipun. Guru adalah guru, macam mana muda sekalipun dia tetap adalah guru. Dan ini adalah hakikat yang perlu diterima oleh kita. Dan kerana kemuliaan ilmu menyebabkan seorang tadi menjadi lebih tua daripada umurnya, boleh, karena kemuliaan ilmu menyebabkan seorang kemungkinan lebih tua daripada umurnya. Dan ini adalah janjinya Allah Ta'ala dan juga baginda Nabi SAW kepada para ulama, para ilmuwan yang Allah Ta'ala berikan kedudukan sedemikian. Baik. Jangan tengok masa Tok Guru jadi Tok Guru. Tengok masa Tok Guru sebelum jadi Tok Guru. Macam mana susahnya dia, macam mana beratnya pengajian dia, macam mana orang panggil kurangnya kehidupannya pada ketika tersebut. Dan jangan dilihat waktu ketika dia jadi guru dah. Ramai di kalangan penuntut ilmu melihat guru ketika menjadi guru, maka dia teringin nak jadi guru tu, tapi dia terlupa nak tengok Tok Guru sebelum jadi Tok Guru. Dia nak tengok Tok Guru 20 tahun selepas jadi Tok Guru. Dia terlupa nak tengok 20 tahun sebelum Tok Guru tu jadi Tok Guru. Apa dia tu buat? Macam mana dia belajar? Macam mana dia mengaji? Macam mana dia berakhlak dengan guru-gurunya? Tak tengok yang tu. Dia tengok di mana? Dia tengok hak hujung sekali. Tengok yang hujung, seronok. Dia tengok tan Tok Guru orang salam cium tangan. Hak tu dia tengok, dia tak syok ni jadi Tok Guru. Dia pun jadi Tok Guru terus. Dengar YouTube 4 kali, terus jadi Tok Guru. Dengan harapan dicium tangan juga macam tu. Rupanya orang bagi kaki kat dia. Boleh. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Jadi dia rendah diri. Hatta para guru ketika mana dicium tangannya oleh muridnya pun dia kena mu'alajah niat dia dan juga perasaan dalam diri dia. Hak tu antara yang paling berat sekali yang nak dihadapi oleh sebahagian para guru. Lepas tu Tok Guru sebahagian ada yang tak bagi, tarik tangan dia ketika dia nak cium tangan, tarik tak bagi. Tapi anak murid lagi kuat tarik, tak nak buat macam mana? Tarik cium tangan juga. Bukan dia duk bagi, ni nak salam orang dia bagi. Itu. Tak ada masalah lah, masing-masing lah. Cuma saya pernah dengar guru saya Syekh Abdul Rahim Jad Badruddin, rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar di Al-Azhar Al-Syarif, dia pernah cerita kepada kami bahawa pernah dulu waktu dia kecil,
Nah, waktu umur dia 11 tahun, ayah dia bagi dia untuk berkhutbah Jumaat. Habis khutbah, ada seorang tua datang nak cium tangan dia. Dia tak bagi, tarik tangan. Orang tua tu tarik lagi tangan dia, tarik lagi tangan dia. Akhirnya sampai menangis orang tua tu, teriak. Kemudian dia tengok ke ayah dia. Ayah Syekh Abdul Rahim Badruddin Jad rahimahullah. Ini ayahnya alim besar dalam mazhab Maliki. No, di Aryaf, di kampung di Mesir. Bila dia tengok ke ayah dia kata, bagi cium. Ayah dia buat isyarat suruh bagi cium. Dia pun bagi cium. Pas cium tu orang tua tu seronok. Dia pun pergi jumpa ayah dia. Dia kata, ayah, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya? Bagi saya cium. Bagi dia cium tangan saya. Nah, padahal sepatutnya saya yang cium tangan dia, karena saya orang muda lagi, tak ada apa. Maka kata si ayah, wahai anakku, kamu tak tahu. Nah, di tangan kamu kah barakah atau di mulut dia kah barakah tersebut? Faham tak? Kamu tak tahu barakah tu di mana sebenarnya. Di mulut kamu, di tangan kamu kah, di mulut dia kah? Boleh. Sebab tu kadang tok guru bagi orang cium tangan dia, kerana dia nakkan barakah, tawaduk murid tersebut yang cium tangan tok guru tadi. Faham? Yang murid tu pula dia bersangka pada waktu tersebut dia nak harap berkat daripada tok guru tadi. Pakat-pakat harap pada waktu tersebut, kan bagus. Semua pakat harap pada waktu tu. Guru saya Syekh Amru Wardani, pernah sekali waktu saya nak cium tangan dia di dalam Masjid Azhar, dia tarik tangan. Dia habis kelah di masjid pada waktu tu. Saya pergi dekat dia, saya nak cium tangan dia, dia tarik. Saya pegang tangan dia lagi, saya nak cium lagi, tarik lagi. Dia kata, arjuk ya Muhammad. Nah, saya harap, dia kata, jangan buat macam tu lagi. Itu saya kata kat dia, dia kata, ni saya arahkan ni kepada kamu, jangan cium tangan saya lagi lepas ni. Itu saya kata dekat dia, ya sayyidi, al-adab muqaddam ala littiba'. Itu kaedah ulama. Al-adab muqaddam ala littiba'. Adab didahulukan daripada mengikuti arahan daripada gurunya. Saya buat pula kaedah tu kat Syekh. Saya kata, Syekh, ya sayyidi, al-adab muqaddam ala littiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Syekh arahkan saya untuk tak cium tangan, tapi adab mendahului arahan tersebut. Syekh pun kata apa? Mana cium tangan? Okay. Terus dia bagi cium, tak ada masalah. Dia pula kaedah tadi. Kaedah tu daripada mana? Daripada perbuatan para sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam, waktu ketika mana ditulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah, apa yang berlaku? Diminta oleh Suhail pada waktu itu untuk padam nama, padam Rasulullah tu. Tulis Muhammad ibn Abdullah. Nah, ila qaidil Quraisy, daripada Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Anda kata Muhammad Rasulullah, kalau kami mengaku kamu Rasulullah, buat apa kami nak main bincang ni? Dia kata macam tu dekat Sayyidina Rasul. Jadi Rasulullah pun minta Sayyidina Ali untuk padam. Rasulullah kata, Ali padam Rasulullah tu, padam perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali kata apa? Saya tak akan padam. Ni Nabi arahkan ni, Nabi suruh. Kenapa Sayyidina Ali tak buat? Karena al-adab muqaddam ala littiba'. Adab mendahului ikut arahan pada waktu tersebut. Buktinya Nabi tak marah. Nabi tak kata, wahai Ali, kan aku arah tu, kan arahan Nabi ni kena ikut, mana boleh lawan. Tak, Nabi faham yang dibuat oleh Sayyidina Ali ni kerana adab. Maka Nabi yang minta pada waktu tu, mana nama Rasulullah tu, mana Rasulullah tu. Maka Sayyidina Ali pun tunjuk, ini Rasulullah. Maka Sayyidina Nabi pun ambil dan padam Rasulullah tu dengan tangan Nabi yang mulia. Nabi sendiri yang padam pada waktu tu. Baru Sayyidina Ali tulis bin Abdullah. Nak suruh dia padam, sorry, tak akan padam. Karena ini berkait dengan adab dia dengan Nabi SAW. Daripada kaedah ni lah, daripada perbuatan sahabat ni lah keluarnya kaedah al-adab muqaddam ala littiba'. Adab mendahului ikut arahan. Jadi faham lah? Itu maksudnya. Tu kalau cium tangan Tok Guru, jangan cium tangan Tok Guru, pergi cium tangan kita sendiri. Tu nak ambil berkat siapa kita pun tak tahu. Dia pergi cium tangan Tok Guru, dia pergi cium tangan dia. Tu tak tahan. Ni tangan Tok Guru dia pegang, tapi dia cium tangan dia. Ni tangan Tok Guru, ni tangan dia. Lepas tu dia cium tangan dia. Tangan siapa dia nak ambil berkat ni? Dia ambil berkat tangan dia sendiri. Dan kalau nak cium pula, makruh bunyi. Jangan bagi bunyi. Jangan hoi sampai bunyi betul tu. Lepas tu pula berselipat ayat liuk atas tangan Tok Guru. Kita kata tu dia jam macam ni kata ni. Jadi jangan bagi lekat ayat liuk kita. Cukup sekadar letakkan bibir saja, macam tu saja. Tak perlu nak
Lepas tu lah ni dia zaman photostat dia bagi. Dia cium tangan Tok Guru, cium, lepas tu cium je dua. Kenapa cium macam tu? Karena nak ambil barakah. Orang Indon kata dia panggil jalak barakah. Dia nak ambil berkat daripada dua-dua bahagian. Ini bahagian tangan ni pernah menyentuh tangan para gurunya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Cium tangan sama mereka. Nah, para sahabat cium tangan sama mereka, dan para sahabat juga mencium tangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat. Nah, ni cium tangan Tok Guru terus dia kata ni menyembah manusia lah apa ke semua benda ni. Hak jenis ni kita bagi cium lembu ya cukup. Kita bagi cium payah. Nah. Cuma Tok Guru tadilah nak kena jaga. Dia lah kena jaga diri dia tu. Bila orang cium tangan dia, waktu tu janganlah duk berasa pada waktu tu kata dia lebih pada orang lain. Yang tu perasaan pada guru tu yang kena jaga. Kita tak payah nak masuk campur dengan urusan hati dia. Nah, kita kata tak apalah, saya salam dengan Tok Guru, tak ada cium tangan lah. Kurang-kurangnya dia selamat daripada tak riak tu. Oh. Siapa dia yang sombong lah ni? Kadang kita tu yang sombong pada waktu tersebut. Sebab tu tak cium. Payah seorang tadi dia nak rendahkan kepala dia kepada para guru untuk dicium tangan dia. Karena apa? Karena masih ada perasaan dalam diri ini. Kata diri ini masih lebih besar daripada guru tersebut. Faham? Maksudnya. Lepas tu para ulama bukan setakat tangan Tok Guru yang dia cium, tangan anak Tok Guru pun dia cium. Anak Tok Guru kecil lagi, bukan anak Tok Guru cium tangan dia, dia yang cium tangan anak Tok Guru. Kenapa? Karena ini berkait dengan Tok Guru. Karena dalam badan budak ini ada darahnya Tok Guru saya. Dan macam tu sekali. Lepas tu kalau baca dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, murid dia akan ada seorang syekh daripada Bukhara, tengah duduk mengajar, tiba-tiba dia bangkit. Terus satu dia duduk balik. Ngajar lagi, lepas tu dia bangkit lagi. Lepas tu dia duduk balik. Berkali-kali buat macam tu. Orang tanya, apa yang Tok Guru buat ni? Dia kata, tadi waktu saya tengah mengajar, anak kepada guru saya tengah duduk main depan masjid. Pintu masjid terbuka. Anak Tok Guru lari. Waktu nampak kelibat dia, saya bangun. Menghormati guru saya. Itu dia. Macam tu sekali. Ada orang zaman lah buat. Orang lah kalau Tok Guru garangan dia, anak Tok Guru dia pergi jentik. Pergi jentik anak Tok Guru, beda nak balas kat Tok Guru. Dia kata tak boleh buat pak, buat anak tak apa. Oh jenis tu. Tu nak dapat berkat kau mana? Tak ada berkat apa. Nah, tu sampai macam tu sekali para awliya Allah Ta'ala beramal dengan ilmu mereka. Ni susah kita nak buat. Boleh?